Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ma taufiqi wal intisamiya illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama sekali syukur atas nikmat yang Allah bagi kat kita, nikmat sihat dan nikmat Allah bagi lapang masa boleh duduk. Dua nikmat yang Allah bagi ni, kita duduk atas sini kira okey lah. Allah bagi sihat, bila sihat boleh duduk sini. Satu lagi nikmat yang Allah bagi, nikmat apa? Lapang masa. Alhamdulillah. Kita tengok muka surat 909. Di sini muka surat 909, kitab Bulughul Maram yang biasa boleh beli ni. Hadis 1586. 1586. Hadis yang dekat belakang-belakang ni bagus untuk jadikan amalan kita. Amalan kita. Kadang-kadang kita banyak mengaji tak beramal pun dia jadi cacing kerawit. Dia cirik pula macam tu lah. Nampak tak? Dia mengaji ni, dia keberhasilan, tujuan kita nak cuba pujuk diri kita mesra. Bagi ilmu ni mesra dengan kita. Kan? Dobi mesra tak macam apalah. Kan? Bagi ilmu ni mesra dengan kita. Ilmu ni akan tegak kita, dia ketuk kita sikit-sikit. Benda yang kita tahu, dia kata dah mengaji dah, benda tak boleh. Jadi macam ni dah, nampak tak? Hasil tu keberhasilan lah. Yang tu yang kita mau. Ini mana bagus juga, nampak orang alim lari sana lari, bagus. Tapi kita kena tiru sikap dia tu. Sikap alim dia, warak dia, baik dia, kita ambil. Nampak tak? Kita luk-lak dia jangan ambil lah. Kan? Sikap baik dia kita ambil. Kan? Nampak tak? Tengok hadis muka surat 909. Hadis ni bagus sangat-sangat. Dan doa ni kalau boleh hampa lekat kat depan rumah ke, kan, masa duduk meja makan ke, hall, tempat-tempat kita duduk, buat satu doa besar, tengok dia ulang baca. Sambil dia angkat tangan tu cerita kat Tuhan. Daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Umar, kata dia adalah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi pesan banyak-banyak kat kita supaya Nabi kata ada makhluk yang Allah bagi nikmat dekat dia, Allah tarik nikmat dia. Macam Firaun. Bila kita baca tentang Firaun, satu nikmat yang Allah bagi dekat dia sampai dia lupa diri dia mengaku dia Tuhan. Manusia ni kadang-kadang bila terlebih nikmat, leceh juga. Bila terlalu miskin pun leceh juga. Dia menjadi kufur. Nampak tak? Terlalu kaya takut dia takabur, sombong, bongkak. Bila terlalu miskin takut jadi kufur. Orang suruh buat apa benda-benda tak elok pun dia sanggup buat kerana duit. Jadi kita minta ke Allah Ta'ala nikmat yang ada kat kita hari inilah. Nikmat boleh main mengaji, nikmat boleh main kuliah, nikmat sihat, tu semua nikmat. Nampak tak? Tu semua nikmat yang besar. Maka Nabi pesan kat kita, nikmat yang Tuhan bagi ni jangan Tuhan rabut. Jangan Tuhan rabut. Kita baca Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Allahumma, ni dalam ni doa ada. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku ni a'udzubika, aku minta lindunglah. Aku minta lindung ya Allah min zawali ni'matika,
Hang jangan hilangkan semua nikmat yang aku ada. Kita takut nikmat yang selama ni Tuhan nak bagi kat kita daripada dulu, celik-celik mata kita, anak kita hidup dengan kemewahan. Mewah, dengan rumah, banglo, dengan kereta, dengan kedudukan, makan minum dia semua okey. Tiba-tiba nak hilang semua tu, nak pergi duduk di flat yang 2 bilik saja. Hilang semua. Dengan banglo tak ada, kereta tak ada, tak boleh nak makan sangat. Ala kadar saja nampak ada. Nak pergi duduk di flat yang 2 bilik saja. Hall dengan 1 bilik. Walaupun kita tak, insya-Allah I redha, you redha lah. Mula-mula kata, lama dia berlaku pemberontakan berdiri. Lah ni apa boleh main kuliah ni semua pasal tak diuji lagi. Semua okey. Kereta boleh main okey, sihat okey, semua okey. Cuba Allah hentak sikit je nikmat tu. Bini apa jadi kalang kabut pula dah. Duk elok-elok dia jadi kalang kabut. Lepas tu kita pula kena buat kerja pula. Lah ni bini kita elok dengan kita kerja okey. Sebab kita kena buat kerja. You bila nak kerja? You bila nak kerja ni? Apa lagi berapa bulan lagi kita nak puasa dah. Dia tak ada. Mula-mula cakap elok. Tak apalah nak buat macam mana kan. I redha dengan you. Mula-mula cakap I redha dengan you. Oleh kerana I sayang dengan you, I sanggup kita sama-sama ya. Senang sama-sama. Mula-mula memanglah. Cinta elok bila duit ringgit, kedudukan elok. Bila mai tang satu sentuhan ekonomi yang berkurangan, mulalah cinta jadi tak elok. Orang berkenan kat kita walaupun rupa pada cantik macam pun, dia tengok tang duit juga. Nampak dah? Dia tengok tak yang tu tak nak pi mampu lah hang, nampak dah kan. Tak pasal tu nikmat ni jangan. Kita berani, jangan berani. Pasal tu Nabi pesan kat kita, ya Allah ya Tuhan, jangan kau cabut, jangan kau hilangkan nikmat yang pernah kau bagi kat aku. Tuhan tolonglah. Nikmat aku isteri alhamdulillah setakat ni. Dia tak mainlah merontak gila, jangan tak ada. Dia tak mainlah merontak, tiba-tiba ditakdirkan isteri kita berkenan kat orang lain pula. Alamak. Tak raplah ke? Raplah ada satu nikmat yang hilang pada diri kita. Nikmat ni banyak. Terutamanya nikmat Allah bagi, nikmat harta benda lah kan. Nikmat harta benda, nikmat kekayaan ni semua ni, ini nikmat yang Allah bagi kat kita dan kita bagi balik kat Allah dengan hati kata semua nikmat ni tak ganggu iman kita. Boleh main kuliah, boleh mengaji, yang tu ini cukup besar. Bukan semua orang ambil nikmat Tuhan boleh duduk dalam sini. You all can understand. Ada orang nikmat Allah bagi boleh menjaga bergudang-gudang boleh. Tapi satu masa pun dia tak ada untuk pegang Quran. Sikit masa pun kadang-kadang semayang pun kerekod. Nak mengaji jauh sekali. Yang Allah kata kat dia tu, alhaakumut takatsur. Aku lunggukkan hartaku dalam keadaan kemarahan aku. Ada orang Allah bagi kat dia harta benda banyak, dia sibuk. Allah kata, aku bagi harta dalam keadaan aku tak suka, aku tak redha, aku sibukkan dia. Ada orang yang Allah tak suka, Allah sibukkan dia. Sibukkan dia. Aku tak ada, aku meeting. Sampai ketua nak mampu meeting. Sudahlah. Lepas tu Imam Qurtubi dalam kitab dia bagus. Ahwal Maid kan, Mau'izah, bagus. Kitab-kitab macam tu kadang orang sunnah baca nak mendidik jiwa, bukan apa. Bukan tafsir sangat dah lah. Nampak dia pesan. Dia pesan kadang-kadang terlalu kita mengaji bab hukum hakam pun, tak mengaji bab berkenaan dengan tarbiyah nafsi ni pun takut jadi haru biru juga. Hukum hakam semua pandai, tapi mata mulut lidah cara hidup, ayo nak semak. Malam ni kan malam raya. Enggak. Nampak ada ustaz yang cakap ni pun. Kadang-kadang bila ustaz mengajak hampa, ustaz baca-baca tersentuh kat diri, ya Allah, nikmat Tuhan bagi kat aku sampai hari ni, walaupun macam-macam kena ujian, tapi Allah selesai alhamdulillah. Balik-balik kat luar negeri dulu, habis band negara ambil duit aku. Habis batalkan semua, habis. Duit yang kita cari semua habis, beratus ribu habis. Menjaga, bila tengok punya pulun, menjaga pada mak, buat jadi mutawif lah kat muka, punya pulun gila-gila nak balik Malaysia ni. Nampak kau orang kena dendam, Allah sampai kena dendam, paling seronok dendam. Dendam pula.
Dia kena dam. Mai kena dam, mai. Punya pulun. Free je tak balik Malaysia. Pergi duduk kat Mekah, menyaga. Pergi buat ni, lepas semayang, masuk balik. Menyaga cepat-cepat. Balik-balik, Amerika ambil semua duit aku. 1 sen pun tak ada. Allah didik kita. Masa tu pening kepala otak semua sakit. Allah. Ayuh, nampak sakit. Duit punya banyak kita cari. Keliling, hilang sekelip mata je. Dia ambil aku posok dalam penjara. Ayuh. Bila masuk sedih. Memang sedih. Lama-lama duduk dengan Syekh keliling Abdullah. Yang hang menangis ni hang tak malu ke bukan harta hang. Ini semua milik Allah. Dia nak ambil, dia nak bagi, dia nak ambil, itu hak dia. Bila dia nak bagi, dia sayang. Dia ambil pun dia sayang Abdullah. Pasal dia sayang ke hang Abdullah. Ingat. Dia tak. Allah Maha mengetahui. Wa ala kulli syai'in qadir. Kita duduk dengan orang alim bagi motivasi, betul ke? BP dia ambil. Takut harta tu hang boleh dapat harta tu tapi hang tak dapat iman. Iman hang hancur. Alhamdulillah hang masuk di sini hang jumpa dengan kami. Alhamdulillah. Duduk dengan dia, ya Allah subhanallah. Bila duduk dalam tu semangat, tak nampak BP lah. Rupa-rupanya Allah bagi, Allah ganti. Tapi sementara nak hilang benda tu, otak, kepala semua Allah. Nasib baik hilang benda tu, berjumpa dengan orang beriman. Kalau hilang benda tu, jumpa dengan apa nama tarkawala, habis. Allah bakal berbadan. Jadi kita kena syukur dah. Duduklah kuliah-kuliah macam ni, kita kena syukur. Satu nikmat yang Allah bagi kat kita. Selalu angkat tangan berdoa. Selalu angkat tangan doa. Harta benda, kedudukan Tuhan bagi ni, mintalah berterusan. Min zawali ni'matik. Jangan hilang daripada aku. Jangan kau hilangkan benda ni daripada hidup aku. Macam mana hendak bagi, bagilah ya Allah dalam keadaan redha. Keadaan redha, Allah boleh bagi kita kerja, ada harta benda, tapi alhamdulillah. Maksud dia kuliah mengaji semua, semayang mengaji dapat, kira okey lah, alhamdulillah. Yang kedua, dia kata apa? Wa tahawuli an afiyati. Tuhan, tahawala maksud kalau nak main penyakit, Tuhan selamatkan aku daripada penyakit. Penyakit-penyakit yang aku tengok yang mengerikan bahaya. Aku duk tengok kadang-kadang orang kena penyakit, ya Allah. Ya Allah, kanser teruk-teruk ni, ya aku beriman dengan ya Allah. Tapi iman yang duk ada kat aku ni, aku rasa kalau aku kena penyakit macam dia, aku tak mampu. Cerita kat Tuhan. Setiap kali kita cerita, bila kita pergi melawat, kadang-kadang free je, pergi tengok hospital kan pusing. Astaghfirullahaladzim. Pergi tengok, bila tengok jiwa kita kata, ya Allah, nikmat sihat. Aku nak tengok, ya Allah, macam-macam, ya Allah. Kawan tu umur 32 tahun kena penyakit, la hawla wa la quwwata. Ada beg kot sini, saat ni kering, saat ni makan. 32 tahun. Dengan anak kelaku macam tu, terbayang. Angkat tangan cerita ke Allah, Allahumma inni a'udzubika tahawwali an afiyati. Aku berlindung ya Allah. Kalau ditakdirkan penyakit tu nak mai, tahawwal, pindahkanlah pergi tempat lain, jangan mai kat aku. Jangan singgah dekat diri aku. Sebab kita boleh minta, tak boleh. Kita bukan orang bernama Mu'tazilah. Kalau kena aksiden, ini takdir Tuhan, dah kena. Hang boleh usaha kalau hang nak pelan-pelan kereta, kalau hang ikut peraturan boleh. Tak boleh. Nampak tak? Tapi hang nak cara lolak lah sekali, Allah dah bagi Allah. Penampang kat hang. Hang nak satu macam Ultraman duk pin. Dia terbang lah terjalan. Lepas tu kita kata ni dah ditakdir Tuhan. Tak boleh kata macam tu. Hampa orang duk mengaji akidah tak boleh cakap macam tu. Kita ada usaha kita, ikhtiar kita. Setelah usaha ikhtiar nak berlaku, itu baru kehendak Allah. Allah nak bagi kita kena. Tapi Nabi suruh kita. Adakah kita kata, Tuan, Ustaz, dah Allah takdir nak kena penyakit, takkan kita nak tolak kot? Buta perut. Nabi ajak dekat kita. Bila kita duk tengok keadaan orang, kita bimbang diri kita. Kita tahulah anak hari ni bukan anak orang dulu-dulu. Zaman dulu ni zaman Quran. Zaman sahabat dah tak ada oi. Zaman tabi'in dah tak ada. Tabi'in tu dah. Lah ni zaman caca merba. Lah ni zaman dalca, parpu semua masuk, ada faham? Ni zaman dalca, kita duduk zaman dalca. Kita tak boleh beza yang mana orang baik, orang buruk pun kita tak tahu. Walaupun dia pakai serban dan janggut, kita tak tahu lagi dia macam mana.
Ni zaman lah ni. Kita tak boleh nampak dah. Hari ni kita nak harap mulut mufti kok-kok lah bagus, pun mereka jadi kacau bilau. Tengok anak mufti kok jadi malaikat, anak mufti pun jadi kalang kabut. Dengan siapa kita nak bergantung? Kita dah tengok ya Allah, di kalangan para ulama, mulut Allahu Akbar boleh tahan. Kita tengok pun banyak takut. Kita tengok takut hari ni. Tu zaman hari ni bukan zaman dulu lagi dah. Zaman duduk ni kita bimbang, kita satu kita kena angkat tangan. Pasal tu Nabi kata, zaman yang kita duduk hari ni, kita melahirkan anak, Nabi kata kita melahir tuannya. Anak tu sendiri akan jadi tuan. Mak diam boleh tak mak? Cik nak duduk kamar boleh tak? Mak nak bising apa? Kita pun diamlah. Ya Allah, mak dia suruh aku diam. Ni zaman lah ni. Nampak tak? Zaman dulu-dulu mungkin bapak kita hambat dengan getah pancok ke, dengan elok silat sikit, tali pinggan dapat keluar dah. Mak ada. Dan ni hamba keluar tali pinggan dapat. Okey. Dah berubah dah berubah. Zaman hari ni dah berubah. Oleh sebab tu, bila kita tengok anak pinak kita tak boleh mengharap sangat-sangat. Tak boleh mengharap dia sangat-sangat. Sebab hidup kita orang yang berakidah ni hasbiyallah wa ni'mal. Kita hidup bergantung dengan Allah, bukan dengan makhluk. Bila terlalu sangat kita bergantung dengan dengan makhluk, kita akan sikap kecewa, frust, macam-macam dalam hidup kita. Pasal terlalu bergantung dengan makhluk, bukan bergantung dengan Allah. Kadang-kadang kita pergi kerja, bila kita bekerja, semua pekat bekerja, kita seorang-seorang di rumah. Kita seorang-seorang di rumah, apa-apa boleh jadi kat diri kita. Macam-macam. Kok masuk pancok, berdebum jatuh. Bila kita jatuh, siapa nak tolong kita? Pada masa tu lah kita tahu, tak ada siapa melainkan Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Allah Ibrahim, dia tahu aku bila kena bakar, tak ada siapa boleh tolong aku. Walaupun Jibril kata nak tolong, walaupun hang tolong aku, burung nak tolong, semua makhluk nak tolong, kalau Allah tak serta sama, tak ada guna hidup aku. Hasbiyallah, aku nak hidup aku ada hubungan dengan Allah, bergantung hidup dengan Allah. Bila kita duduk di rumah, papilah kerja, insya-Allah apa-apa jadi kat aku, Tuhan ada. Aku jatuh macam mana pun, insya-Allah Tuhan nanti tolong. Kok lah ada orang tolak pintu, nak hang jatuh kan nak? Tak tahu lah aku jatuh tadi, pening duk main macam ada orang tu. Oh, dia lah nasyai. Allah kata hang terlalu ingat dekat aku, dzikirani fikiru. Hang ingat dekat aku, Allah kata hang terlalu ingat dekat aku, ingat kat hang, aku tak lupa hang. Oh, dia lah nah, aku bagi hidayah dekat orang tu, kebetulan lalu dengar hang jatuh, dia masuk rumah hang, aku yang hantar dia mai. Kita orang yang ada mengaji sunnah ni, akidah kita kerja, hidup kita bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah kena kuat. Sebab kita tak menyesal. Esok ni kita tengok, kita telefon, kita panggil Ishak, apa kata mak? Kita panggil anak kita, Sahak, mak dekat 2 minggu ni tak larat lah. 2 minggu ni mak tak larat sangat-sangat. Tak apa mak makan Panadol. Okey. Mak ni cerita bila anak tu tanya, mak pergi mana? Mak dah 2 hari dah tak larat, duk demam, duk macam ni lah. Lepas 2 minggu, mak dia pun kata, Ustaz, dia tanya saya mak dah sakit, duduk dekat je Ustaz, nak lalu ke nak mai tak ada. Bila kita cakap macam tu, memanglah kita semua lemah. Ustaz sendiri pun kadang-kadang hang tengok anak murid aku tak tolong. Manusia kita cakap macam tu, bergantung hidup kita dengan makhluk masih kuat lagi. Kita salah kat anak kita, tengok Ustaz duduk dekat je 2 minggu, nak lalu ke nak tanya mak nak makan apa. Anak tu lah saya beranak dia Ustaz, susah 2 bulan duduk hospital pasal beranak dia. Yang lain-lain mungkin tang dia tu, tapi ya Allah Ustaz, kita bangkit tu semua, kita tak redha dengan ketentuan Tuhan yang bagi untuk kita. Cara kita merongok, cara kita menyesal tu semua, akidah kita dah lari. Tuhan kata rupa-rupanya aku bagi hang sakit, kok hang nak panggil aku, hang mengharapkan orang lain. Aku yang jatuh sakit kat hang, aku yang jatuh sakit dekat hang.
dan aku yang nak sembuh orang. Sebab dah pasal tu kita tengok bila kita sakit, anak nak main tolong pun susah. Laki kita pula demam. Kita pun bila demam kita sondoi lah kat dia sikit kan. Demam, bila demam nak sondoi lah kat dia Ustaz. Bila sondoi kat dia, amboi, kita boleh letaklah kepala kita kat paha dia. Duk sat dia ambil kepala kita di bawah bantai Ustaz. Hati seriak dandan, Allahu Akbar. Allah, masa sakit lah aku nak sondoi kat hang. Dia ambil kepala kita letak atas bantai. Allahu Akbar. Bukan tak boleh atas bantai Ustaz, lain atas paha dia terlain dengan bantai tu lain. Kita terbayang macam tu, kita kata ya Allah, anak pun macam ni, laki pun macam ni. Kalau macam tu keadaan kita, minta dekat Tuhan. Tuhan, baru aku demam macam ni, dia tak boleh nak tolong aku. Pukul 12 duduk kedai kopi, duduk sembang, aku duduk hap. Pukul 1 pun dia balik, aku duduk demam ni. Apa punya nampak? Kalau kita tahu keadaan kita macam tu, kita kata ke Allah, belum kena penyakit apa-apa lagi. Kalau aku lumpuh, mampu ke dia mandikan aku? Kita duduk sengok-sengok orang kan, dengar cerita apa nama, bini dia punya teruk, laki dia bagi mandi. Dahsyat kan dengar cerita tu. Ustaz dengar, Ustaz tahu, ya Allah, aku sendiri ni mampu tak? Kalau Allah nak bagi fitnah kat diri Ustaz, boleh. Hang Ustaz, Allah nak uji kalau isteri yang kenapa nak buat. Hang ceramah pandai, takut tak? Takut. Takut bila tengok dia, subhanallah, bukan Ustaz, bukan apa, tapi punya cinta sangat-sangat dekat isteri tu, sakit benar. Bagi mandi, setiap hari mandi. Lepas mandi salin, dia punya cadar, pakai baju, pakai bedak, wangi. Orang yang main tengok dalam keadaan dia berak macam tu, tak rasa bau apa pun. Alamak, kalau macam tu tak payah baca doa ni. Nak sakit pun tak apa, pasal kita tahu daripada mana ada orang nak jaga kita. Kalau keadaan kita macam tu, susah, anak nak tolong, dia pakai dia urut kita macam ni, ting ting ting, tak payah. Dia main pegang ting ting, tak payah. Kalau macam tu keadaan kita, kita kata ya Allah, kalau nak kena penyakit kat aku yang besar-besar ni Allah, wa tahawalu an afiyati, Tuhan, pindahkanlah penyakit tu, selamatkanlah aku daripada kena penyakit tu. Selamatkanlah ya Allah, selamatkan aku. Aku bimbang, aku takut kena penyakit ni membawa fitnah untuk aku dan keluarga aku. Aku takut aku dapat kenai suami aku masa aku sakit. Ayat mata aku merambu dengan anak-anak merambu dengan aku sedih. Aku takut Tuhan, aku takut. Serta kat Tuhan. Nampak ni, kita boleh sembahyang mengaji masa kita sihat. Masa kita terlentang di sini, mana kawan nak mai. Nak ajak makan kopi, semua jom bagi ramai-ramai. Jom pergi kampung Melayu apa nama, pagi-pagi nasi kandak, semua boleh pergi. Nampak tak? Oi, masa kita sihat semua orang nak, tapi masa kita sakit lah kita kena orang. Kita sakit kita kena orang. Maka Nabi SAW kata lagi, Nabi kata wa fujaati niqmatik, wa fuj'ah, maksudnya jangan kena satu benda yang fuj'ah. Fujaatan ni dengan tiba-tiba satu azab. Siapa yang kena dengan tiba-tiba, boom, kena accident tiba-tiba, itu nama dia azab. Kita nampak benda tu mati dengan tiba-tiba bagus, tapi agama pandang azab. Apa keadaan sekalipun? Nampak tak? Kita nampak dengan tiba-tiba Ustaz. Tak. Mati tak elok, fujaah Nabi kata. Dengan tiba-tiba dia mai. Macam Ustaz nak cerita lah, satu tempat Ustaz pergi, umur dia baru 33 tahun. Tak payah sebut kementerian mana, baru ni Ustaz sebut orang marah juga. Saja nak cerita kan. Orang tu orang baik. Bila dia main dalam kelas Ustaz, semua pakat dia macam malaikat. Awak ramai ni. Sebenarnya tak ramai. Tiba-tiba ramai. Muslimat ramai. Apa dia jadi dengan kuliah aku? Kalau tidak memang tak ramai. Tiba-tiba ramai. Apa dia jadi? Rupanya ada satu makhluk dia main umur 33 tahun. Balik pada Amerika. 33. Dia macam jadi CEO dalam bahagian tu, dia orang besar. Daripada bagian-bagian dia, berapa ratus orang dia jaga. Dengan smart satu macam sembahyang.
Aku kata, ni makhluk tak pernah tengok. Dia macam semua orang pakai diam ke tidak, depan sembang. Tanya kat Sulaiman, awak apa je ni? Ustaz, apa dia? Oh, apa punya bos ke? Nasib baik. Kalau tak beritahu kat aku, nanti selinap cakap-cakap semua. Tak. Pasal bos ustaz pun jadilah kuliah malaikat. Pasal dia pun hormat dia, kita pun hormatlah dia kan. Tengok duduk tanya bila kita mai kata, dia tak ada ke dia? Ustaz yang dia mai kuliah ustaz yang pertama tu, keesokan hari ada meeting ustaz. Meeting makan. Kan meeting orang kerajaan ni meeting ada kuih-kuih kan. Ada kuih-kuih, ada kuih warna hijau yang dia balut, ada inti dalam tu benar. Ketayak. Yang ketayak. Tapi kuih tak banyak macam dulu banyak kuih lah ni, duit tak ada nak simpan pilihan raya ni. Sikit lah, kuih tu sikit je. Nasi lemak pun hak jenis RM1 lebih dulu makan. Bubu. Elok-elok dengan meeting tu dia makan. Dia makan ketayak, terlekat macam nakah. Terlekat, dia tak nak susah nak bergerak. Dalam mulut tu ada makanan. Terus bawa pergi hospital. Sampai hospital, dia kata dia kena stroke jenis yang naik ke kepala tu, dia pecah. Pergi sampai doktor tu tak ada dah. Fujaah. Kita tak digalakkan mati macam tu. Tak digalakkan azab dengan tiba-tiba datang macam tu. Tiba pergi kerja, bini kita pergi kerja apa-apa, dengar tu mati. Nampak tak? Kita pun kata, pasal tu dia nampak 2-3 hari dia ni, orang Melayu kan, pasal tu dia pelik 2-3 hari ni. Amalah. Pandailah orang Melayu buat ni, pandai. Ini kelebihan yang Allah bagi. Pasal tu dia tiap malam duk makan di rumah, cuma 2-3 hari tak makan. Kena kan. Oh, dia buat mainlah cerita nampak pelik, tak ada pelik peluh tak apa. Nampak tak ada apa pun. Tapi agama kata fujaah. Nikmatik. Ya Allah, jauhkan daripada jangan kena azab yang tiba-tiba. Tuk dia hantar, dia ambil kita. Itu benda yang tak bagus. Nabi sebut. Walaupun orang tu baik tak baik, tapi jangan. Fitnah kalau mati macam tu, fitnah. Kecuali macam kita dengar macam orang yang duk cuci di kawasan Mekah tu. Dia sujud, dia meninggal. Dia sebenarnya dia tak boleh turun semayang daripada hotel, tak boleh turun. Doktor kata jangan, jantungan tak kuat. Dia sakit. Dia pergi haji tu dia sakit. Tanda sakit tu dah ada, tapi kekuatan yang buat ibadat dia nak turun juga buat. Macam mana pun tak, dia tak ada siapa tolong dia. Dia memang sakit pun dia makan ubat. Kebetulan bila dia sujud ni Allah, terus sujud tu, bayangkan kaki tangan dia kuat. Bentuk sujud punya lama kan kita dengar dia punya masuk dalam ni. Punya sujud, sifat sujud yang sempurna elok. Tolak dia tak ada dah. Walaupun fujaatan, tapi dia ada tanda-tanda sakit. Itu bukan fujaah. Itu bukan dengan tiba-tiba. Maksud tiba-tiba ni adalah tak ada apa tanda tu. Tak bagus. Okey? Kita kata lah baguslah ustaz. Tengah duk tidur elok dia pergi dah. Tengok elok, kita kata elok. Ya Allah, duk tidur tu duk gerak-gerak dia tak ada dah. Satu benda yang tak bagus. Azab datang dengan tiba-tiba dia pergi. Sebab tak? Petanda yang paling baik orang mati, Nabi kata, dia ada hummah, demam. Pertanda orang yang mati paling baik sekali, sebelum nak mati kita tengok ada kepanasan. Panas. Tapi kalau ada badan dia sebelum dia nak elok dia pergi berpeluh seluruh badan. Nabi kita petanda orang ni apa nama? Inilah matilah keadaan Islam. Matilah keadaan beriman. Nabi bagi tanda, bukan dengan itu tak mati-mati dengan tiba-tiba. Itu satu benda yang tak bagus. Ini hadis Rasulullah. Nabi minta kat kita yang pertama, nikmat jangan cabut. Yang kedua, nak penyakit yang mengerikan minta dipindahkan. Yang ketiganya, jangan datang tiba-tiba. Wa jami' sakhatik. Jangan semua kesalahan kita Allah himpun, Allah murkakan kita. Jangan. Tuhan, aku buat dosa Tuhan. Janganlah hang himpun semua dosa-dosa aku ni diakhiri dengan kemurkaan daripada Allah. Wa jami' sakhat. Aku banyak buat salah aku banyak buat salah ya Allah. Pagi tadi sengaja aku lambatkan subuh. Aku tahu. Zuhur tadi pun pukul 4. Aku tahu ya Allah. Cerita kat Tuhan.
Yang kadang sengaja Tuhan kata depan-depan hang dengar azan. Dia dengar azan dah, Masjid Capital Keling, duduk sembang. Hang nak mampu. Bila aku panggil hang tak peduli, satu masa nanti hang panggil aku tak peduli hang. Depan Masjid Capital Keling ada faham? Depan masjid. Allahu Akbar, ya Allah, kecuali hang lapak sangat tu lain lah. Lepas masjid nak beli roti capati kan, di celah tu ada kedai kecil tu, azan dah bunyi, hang nak mampu. Nampak tak kan? Azan bunyi, nampak tak? Kecuali musafir tu lain lah kan. Kalau dia lapak tergedik-gedik, kalau tak makan nak mampu, makan. Itu lain cerita. Tapi ya Allah, dengan tengok lepas belum start makan lagi, sepatutnya dia kena pi dulu. Sepatutnya macam tu. Lepas dia ambil makan pula, sembang sampai pukul 6. Tapi lagi hang nak mampu daripada azan sampai pukul 6. Baru nak pergi masjid, baru nak ambil. Dia kena rasa salah dengan Tuhan. Aku panggil hang punya lama, rezeki aku hang makan, tapi hang tak mai kat aku. Kita kena rasa salah dengan Tuhan. Kalau macam tu lah kita masuk kategori derhaka. Sakhatika min nar. Hang ni penderhaka pada aku. Orang yang jenis macam ni susah Allah nak layan doa. Kita nak angkat tangan, susah Allah nak angkat. Susah Allah nak kabul doa kita. Walaupun Nabi kata la tarudu doa bainal azan wal iqamah. Allah Ta'ala takkan tolak doa di antara azan dengan iqamah ni, satu doa yang Allah nak kabul. Tapi hang penderhaka. Hang penderhaka jami'as sakhatik. Aku himpun kesalahan hang, natijah dia hang penderhaka pada aku. Tak henti-henti hang buat. Walaupun hang main kuliah tak berhenti-henti, hang tak berhenti buat dosa. Bila hang nak berubah, kok nak berubah ke? Tak berubah juga. Hang duk main kuliah kat 10 tahun, nak jaga semayang pun tak. Ini kuliah kepala otak apa? Contoh dia faham. Lepas kan Allah, kita sepatutnya Ustaz yang bercakap, apa yang dengar ni, kita main kuliah dah lama, habis lekeh, kita mampu jaga salat kita. Habis lekeh. Kalau kuliah yang sehebat macam mana pun, macam mana saat ni Halabi main lari, saat ni Chalabi main lari, Bak Habibi main lari, semua pakai lari. Hang lari untuk apa? Kalau hang sendiri lambat nak berubah, untuk apa? Sekadar semangat tak jadi pun. Oh, dini syekh. Kepala otak hang, dia baguslah, dia syaitan hang bila nak berubah. Nampak tak? Bagus orang hebat-hebat kita nak dengar, bagus. Tapi kita dengar semua idea-idea yang kadang-kadang daripada penceramah, kok mana idea tu pi? Last sekali ilmu yang hang dengar tu tak jadi apa pun. Yang semalam kita baca hadis kan, ilmu tu tolak kita ke neraka. Ilmu tu hang korang aja tolak. Ilmu tu kata hang tak berkawan dengan aku, macam mana aku nak bagi masuk hang syurga? Ilmu tu lari sampai ashabul arwah ambil. Orang lain curi amalan kita. Kita menangis, ya mutarabun, hari yang Allah bentangkan amalan kita, orang lain curi. Ilmu tu aku tak mau kat hang, Buat tak? Allahu Akbar kabir. Yang ni kita takut. Ustaz pun takut, apa kena takut? Kena cepat bertindak. Ilmu ni angkat tangan cerita kat Tuhan, ya Allah bagilah ilmu yang manfaat, ilmu yang aku boleh beramal, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong. Kita akan rasa seronok, sakinah wal waqar. Nabi sendiri sebut orang yang mengaji ni beramal, jiwa dia akan rasa tenang, kesempurnaan banyak Allah bagi. Allah tak akan berlubang, Allah tak akan bagi lubang kesusahan hidup bagi orang menuntut ilmu kalau dia beramal dengan ilmu dia. Oh, banyak. Sebaliknya, orang yang mengaji ni, pintu harapan dekat dia naru jahannam. Kita jangan rasa naru jahannam untuk orang lain, pintu yang akan buka, kita akan tolak ni semua ni, kita ni silat-silat, pintu itulah kita masuk. Selalu nak kena beringat, min sakhatika min nar. Nampak tak? Cuba semungkin yang boleh, kalau boleh solat lah. Solat, dah solat boleh jaga pula, pegang Quran. Hati kita takkan cantik macam mana pun, takkan cantik macam Imam Qurtubi kata, sampai umur sampai lanjut sekalipun beramal ibadat, tapi Quran tak cantik juga. Mau tak mau try Quran. Kan kita tahu masuk kubur esok ni,
Yang jadi syafaat untuk kita pada Quran. Semua kita tahu. Tapi sejauh mana kefahaman tu main di kepala otak kita? Tak boleh pun sekalipun 3 kuah nak tidak menjadi. Memang kita nak baca tabarakalladzi ikut sunnah, takut ada faham. Tapi kalau duk tabarakalladzi, kalau duk biasa selalu insya-Allah macam bangun pagi nak baca surah Al-Imran ayat 10 ayat terakhir tu. Kalau kita biasa, semua ni bukan, kita ni bukanlah hafiz sangat, ustaz pun al-hafuz. Nampak tak? Tapi walau macam mana pun kita ambil lah yang surah-surah yang penting, 3 kol. Nak bangun dengan surah-surah tu sikit-sikit je. Macam lepas semayang disyorkan baca apa dah? Ayatul Kursi. Nabi kata orang duk baca lepas Ayatul Kursi ni, Allah mudah esok ni jalan nak masuk ke syurga. Kita duk baca hadis-hadis yang sahih ni. Oh, sunnah. Lepas tu kita tak nampak. Kita tak mau dah sunnah macam ni semua. Kita nak menuju pada sunnah yang dia beramal. Kita nak beramal, anak kita, keluarga kita, Allahu Akbar. Lepas tu kita tumpang tengok Muaz, tengok dia sebek. Muaz, pasal apa menangis? Kita seronok dia. Dari kecil-kecil dia terdedah dengan mak bapak jenis malaikat. Alhamdulillah kan kita. Kita tumpang tengok Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar. Oleh sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata kat kita apa dia? Nabi kata kita, ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata biasa doa, Nabi sendiri pun berdoa. Nabi kata, ya Allah, aku berlindunglah kepadamu ya Allah daripada nikmat-nikmat yang kau beri, jangan kau lepaskan. Maksud jangan kau hilangkan daripada aku ya Allah. Tuhan, janganlah kau hilang ya Allah. Nabi kalau berdoa selalu Nabi fikir tentang umat dia. Tentang umat dia. Yang kedua, Nabi kata, ya Allah, lepaskan kesihatan ya Allah, bagilah kesihatan. Pindahkanlah ya Allah. Nampak ni bahasa ni. Kau pindahkanlah ya Allah. Kau lepaskan ya Allah penyakit tu ya Allah. Kau selamatkan aku ya Allah. Tu mak. Lepasnya keselamatanmu. Maksudnya kau lepaskan penyakit-penyakit tak elok, kau hilangkanlah, kau lepaskan dia. Mutahawali, kau pindahkan dia. Kau selamatkan aku ya Allah. Kau selamatkan aku ya Allah. An-afiyati, bagi sihat kat aku, selamat. Sihat dekat aku ya Allah. Sihat dekat aku, selamat kat aku. Kalau benda tu nak main, ya Allah sihatkan aku, selamatkan aku. Wa fuj'ah nikmatik, dan ya Allah datangnya azabmu yang tiba-tiba ya Allah. Tuhan, aku lindung ya Allah. A'udzubika, aku lindung ya Allah, janganlah datang azab dengan tiba-tiba ya Allah. Tuhan, jangan kau datangkan azab dengan tiba-tiba ya Allah. Wa jami'a sakhatik, Tuhan, kau janganlah seluruh ya Allah amalan aku yang jahat ni kau murka ya Allah. Aku berlindung ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Lepas tu orang yang paling bagus dalam hidup dia, paling Allah suka sekali, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Senang aja, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau mampu lagi, Sayyidul Istighfar dalam buku ni ada. Apa belum? Ana abduka, kan? Dalam buku ni ada. 907 tengok. Shaddad bin Aus, kan? Sayyidul Istighfar an yaqulu al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kalau astaghfirullahalazim bagus juga. Astaghfirullahalazim sambil istighfar, astaghfirullahalazim, aku minta ampun ya Allah. Sayyidul Istighfar, kan Ustaz beritahu ni apa ada ambil buku ni bagus dah. Ambil tempat-tempat tertentu, letak atas tingkat sembahyang, kan? Atas tingkat sembahyang, Allahumma anta rabbi, Allahumma ant, sambil dia sebut tu tahulah makna dia sikit bagi kita tak ni. Allahumma anta rabbi, ya Allah, hanglah Tuhan aku ya Allah. Anta rabbi la ilaha illa anta, Tuhan hanglah Tuhan aku, dekat hanglah aku sembah. Anta khalaqtani, hanglah jadikan aku ya Allah. Hanglah jadikan aku ya Allah. Wa ana abduka, dapat baca sampai habis. Dan aku hamba hang ya Allah, aku hamba hang ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku istighfar ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Zaman muda aku ya Allah, zaman muda aku ya Allah, aku dosa dengan mak aku ya Allah.
mak aku tu jangan kahwin dengan jantan tu, aku kahwin juga ya Allah. Aku menipu dengan mak aku ya Allah, dalam cinta aku menipu ya Allah. Macam-macam aku buatkan mak aku ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah, mak aku dah mati dah ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah. Macam-macam kita punya drama kita buat kan. Kita minta ampun. Minta ampun dengan Tuhan. Bila kita minta ampun dengan Tuhan, Tuhan janji segala dosa-dosa kita yang kita minta ampun, kita cerita ke Allah, Allah tutup aib kita esok ni di depan pada mahsyar esok ni. Tahu dah esok ni Allah nak buka aib masing-masing, mampu kita. Lah ni semua macam malaikat dalam kuliah. Dia buka balik hari tu, masing-masing malu. Tahu tak ini siapa dia? Tahu tak siapa dia? Masing-masing kita, masing-masing ada aib kita. Pasal tu kita kena ikhtiar semungkin yang boleh, jangan cuba buka aib orang. Kalau orang cerita kita tutup, Allah tutup aib kita. Walaupun kita tengok Allah ni perempuan ni punya tak guna, kecuali lah perempuan tu kaki hutang menipu, kena awas dengan dia. Aku cuma takat tu je. Aku nak beritahu. Kita boleh bagi peringatan. Dia nampak kalut satu macam. Dia ni kena awas, jaga elok-elok. Hari ni punya ceramah ustaz kena slow-slow elok-elok. Special brand nanti ramai duk ada. Contoh. Bagi kena. Nampak ada macam special brand duk ada, ustaz kena slow sikit nampak dah. Alhamdulillah kita berjaga-jaga kan. Berjaga-jaga, berhati-hati. Oleh sebab tu ya Allah tu hidup kita ni, ya Allah kena beringatlah, kena minta ampun. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita minta ampun dengan Tuhan. Tuhan janji akan tutup aib kita. Semua orang ada aib kan, tertentu tutup. Tuhan janji nak tutup sejahat macam mana pun. Tapi jangan kita buka aib orang. Teruk kalau kita mai kuliah buka aib orang, tak ada apalah. Nabi kita nuzul sawab. Dia main-main, dia keluar daripada kuliah ni kosong macam tak ada apa. Kosong tu. Dia pitau amalan tu dekat kawan tu. Janganlah. Nampak tak? Kadang-kadang kita main kuliah pun kita ada orang kita benci. Benci. Kita main kuliah ada orang kita benci. Meluap tak mampu. Mengada-ngada kita ni pasal jenis baru main mengaji ni, mulut lidah dengan jeli-jeli cantik jeli. Jeli. Allahu akbar, semua tu kena jagalah. Kena jaga, nampak tak? Pasal tu dalam buku ni bagus, suka buku-buku macam ni. Bila apa cerita? Belum mukadimah belum ambil lagi. Sebab dia kata ya Allah, hukum dia kata kat sini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hukumnya membaca doa seperti tersebut pada hadis ini adalah sunnah Rasulullah. Bacalah bacalah. Kita semua kena baca dengan, walaupun empat benda ni ringan, bacalah. Kadang-kadang doa berjela-jela ke tak mampu, kadang-kadang orang bagi doa macam-macam doa bagi kita. Doa dalam buku ni sikitnya bagus. Nampak tak? Berselak kot sana, selak kot sini, macam-macam kitab pakai. Ayo, ambil satu doa jadi amalan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Sambil ya Allah, aku minta jangan hilangkan nikmat aku ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min tahawulin an afiyati. Ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika min fujaati nikmatik. Allahumma inni a'udzubika min jami'i sakhatik. Kita ulang 4 kali itu, kita ulang. Minta lindung ya Allah, minta lindung ya Allah. Selalu kita buat macam tu dan kita semayang, kita akan tengok perubahan ada kat ni insya-Allah. Pelan. Nak minta istiqamah ni ke agama ni. Nampak tak? Itulah kita harapkan bila main kuliah, pertama sekali boleh jaga semayang, boleh jaga apa nama, semayang dah cantik elok dah, boleh buat jadual. Alhamdulillah lah ya Allah, hari ni 4 waktu dapat elok, cuma kalang kabut subuh tadi. Okey, esok pula tengok sampai dapat semua sempurna. Daima sujud kat Tuhan, azkuruka ya Rabbi. Tuhan, kalau hang tak didik aku, kalau hang tak tolong aku, lingkup. Alhamdulillah ya Allah, sekurang-kurangnya qarin aku duk jadi kecil. Syaitan yang duk ada kat aku dah mula lari, aku dapat istiqamah. Nabi kata, nak tahu kata diri kita syaitan duk pernah lari bila kita duk istiqamah dengan agama, dia pernah duk jauh. Tapi bila kita tak mula nak istiqamah, fa huwa lahu qarin masih duk kontrol hang lagi. Masih kontrol hang lagi, masih duk kontrol. Dan kita boleh jaga sembahyang, boleh jaga Quran. Dan boleh jaga Quran, buat apa? Qabliyah, ba'diyah ni rawatib. Penghulu bagi rawatib yang kena jaga sangat-sangat, qabliyah bagi subuh. Semua kita tahu.
khairu minad dunya wa ma fiha. Kadang-kadang kita kerja penat, cari duit penat, cari daripada pagi sampai malam, apa pun tak. Apa pun tak. Rumah sengit, kereta sengit, hang sengit, bini sengit, anak sengit. Semua dapat tak. Daripada pagi sampai malam cari tak ke mana pun. Nak kata you know, understand? Tak ada apa. Penat daripada pagi. Tak nampak apa, macam bodoh. Daripada pagi sampai malam hanyut, sambung pula lagi. Ambil pam, jolok ayat apakah? Ni apalah ya Allah, bukan kita tak pergi kerja pun. Tapi kalau kita nak kerja kita dipermudahkan, Nabi sebut khairu minad dunya wa ma fiha. Seisi dunia ni nanti lari mai kat hang. Dunia nanti mai kat kita mudah. Kalau kita tengok diri kita hutang banyak, susah bayar, kerja penat, cuba hang jaga subuh hang tengok. Cuba jaga qabliyah bagi subuh. Dan tengok kehidupan macam mana. Nabi bagi jaminan. Nabi kalau duk semayang masih tak betul lagi, banyak istighfar, masih lagi tak elok. Kadang-kadang orang ada rumah dia kata, Ustaz, dia ni kaya Ustaz, flat ni belakang ni ada flat dekat 200 rumah dia punya, kat belah sana ada, kat Damansara semua dia ada. Hebatlah dia ni. Tapi Allah bagi tahu orang Islam qabla bagi semua seisi dunia hak dia. Seisi dunia hak dia. Dia nak apa insya-Allah dapat. Mudah nak cari. Harta nanti main sujud dekat dia. Ada faham? Mudah. Dia tak perlu kalang kabut, kalau kerja punya penat apa pun tak ada. Duk sengit macam tu lah. Sebab tidak ada kesempurnaan. Itu kena jaga daripada. Kadang-kadang letih kita dengan dunia ni, memang kita letih. Allah Ustaz dengan kerja letih. Kita jaga apa nama? Rawatib kita, terutamanya Sayyidul Rawatib. Cantik punya rawatib lah qabliyah bagi subuh. Subuh berjemaah pun Nabi kata, ya Allah, Syekh Imam Ghazali kata, nak cari menantu, nak cari keluarga, tengok renung pada subuh dia. Kan orang alim dulu, tengok subuh dia. Dapat sembahyang subuh berjemaah seolah-olah macam apa kata pahala dia? Macam dia bangun qiyam mulai keseluruhan malam. Kadang-kadang kita tak mampu nak baca Quran berjuzuk-juzuk. Yang kita mampu, yang benar Nabi nak bagi tahu, beramallah. Qabliyah bagi subuh. Boleh jaga rawatib. Dah jaga rawatib boleh elok dah. Dengan sunat-sunat sikit dah tambah lagi. Lastnya kemuncak. Boleh bangun malam. Itu dah cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Hidup kita dikuat. Satu Nabi suruh mujahidi ni, yang nak berjuang ni, tengok malam hang. Malam tak cantik, ambil balik bang. Pergi balik. Tak salat berjuang. Jenis semayang tak mampu, pergi balik. Tak mampu jangan. Kalau tak mampu jangan, pergi balik. Malam ni kekuatan diri nampak tak? Kalau yang tu dah kemuncak, kita masuk rumah kita duk tengok, kita orang duk semai mengaji ni, masuk rumah, kita duk tengok keluarga kita, tengok gambar apakah. Sayang disayang, lagu Azura kan dulu. Tengok dia duk tengok, ya Allah, Jamal Abdillah dengan apa? Fauziah ada kan. Tertukar pula dengan orang lain. Apa tengok mak tu? Tak tengok. Ini anak kita bang, anak kita tengok je. Ampun apa pun tak tahu. Kita masuk-masuk dah tengok, ya Allah. Kita balik-balik, anak dengan apa nama, dengan bini kita nak tengok. Balik-balik tu hasil semai mengaji. Astagfirullahalazim. Kita tak mampu. Tanda tu ada pun automatik kita boleh tahu. Itu tanda keberkesanan ibadat yang kita buat. Ibadat kita dah mula tolak benda tak elok. Masuk rumah, la haula wala. Kadang-kadang kita masuk, tolong pelan sikit boleh tak? Pelan sikit. Nak tegur sangat-sangat kita tak mampu. Pasal semua tu duk pernah bagi duit kita setiap bulan. Ibadat. Nak tegur sangat-sangat, bulan ni miss mampu. Ibadat. Ni keadaan kita. Dia satu berdoa. Kalau dah mai satu tahap, dah sampai tahap tu ibadat kita, automatik semua benda tak elok kita tak mau. Semua benda tak elok kita tak mau. InsyaAllah. Maka Nabi SAW, Allahu Akbar kabira. Tengok doa di bawah tu saja lagi kita ambil sikit hari ni boleh. Nanti kita masuk bab apa nama?
bab jual beli nanti. Tapi Ustaz kena study dulu. Bab jual beli ni satu benda bagus mengaji di kuliah. Tapi dia perbahasan jual beli ni memang apa minta dua tajuk jual beli. Pasal bab jenazah kita dah habis. Dengan arti kata bila kita dah habis bab jenazah, bila-bila masa kita boleh mati. Kan? Dulu kalau kita mengaji bab jenazah, kita minta kalau malaikat mai, Tuhan jangan cabut nyawa aku lagi pasal bab ni tak habis. Lah ni bab tu dah habis, hampa standby. Hampa semua kena standby. Pasal tu Ustaz ajar kat hampa untuk jaga ibadat kan. Bab tu dah habis, bab mati dah habis, dah punya lama bab mati. Dan ni kita nak masuk bab jual beli. Ada orang minta bab haji kan. Bab lain kita bab jual beli ni memang perbahasan dia panjang sangat-sangat. Tapi kita akan ambil yang sederhana sesuai dengan diri kita. Okey? Sesuai dengan diri kita. Kita mengaji nanti bab tu memang dia berlakunya jual beli bab redha. Kadang-kadang bab jual beli ni yang paling kuat sangat-sangat bab jual beli ni Imam Abu Hanifah. Kita biasa Imam Abu Hanifah. Kalau kita beli satu kain, kita beli buku yang dibalut macam tu. Yang dibalut. Masih lagi jual beli yang salah. Kita beli buku tu dalam keadaan balut. Kita beli. Dia ambil ni. Jual beli yang salah. Tapi kalau sekiranya penjual dengan pembeli reda, dia jadi sah. Dia kena buka. Dia kena buka betul-betul. Dia buka. Okey, tengok nah betul elok nah dia bagi. Nampak tak tuan tu buka bagi. Tuan yang nak jual tu bagi. Dia pun ambil, tiba-tiba berlaku kecacatan, patah balik. Hak yang besar adalah hak pada bagi pihak. Kita ambil cakap pada penjual bukan pembeli. Ni bab jual beli weh. Jual beli tempat kita ni kita kena angkat. Kita kena angkat baru sah. Betul. Saya jual, saya beli. Sekarang dah bila dah main zaman keadaan macam ni, ada orang dia tak lafaz dah. Nampak demi jenis katalah kita pergi beli Coca-Cola dengan alat tu dengan Coca-Cola. Kita ambil RM1 sumbat dekat dia. Kita ada kata aku beli. Dia tak jawab. Nak beli macam nak ambil macam mana? Kita jolok duit dia bedak. Walaupun dia ambil duit dia tak jawab. Aku beli. Katalah aku jual. Sampai last dia takkan kata macam mana nak minum Coca-Cola tu. Nampak tak? Sebab tu kadang-kadang kita saya jual, saya beli. Katalah saya beli baru sah. Ini masalah angkat. Nampak tak? Kalau kita jual beli pula dengan orang kapiak, dia scan, saya beli ya. Apa beli? Biar belilah. Bergaduh kan. Kita duduk masyarakat macam ni semua. Ya Allah, pasal tu kita masalah jual beli ni apa kena sikap terbuka. Kalau macam tu seolah-olah kita jual beli dengan orang Islam, dengan orang kafir macam mana? Asal ekonomi orang kafir pegang. Nampak tak? Tu minda ustaz ni kalau boleh yang mengajar ni, ya Allah, tengok ukul, tengok kepada kadar anak murid tu, takat mana dia boleh cakap. Bukan semua bab dia mampu cakap. Walaupun jual beli ni satu perbahasan yang besar. Babi kita katakanlah, bagi Imam Ahmad dengan Imam Malik, daging babi haram. Daging babi haram. Nampak tak? Daging babi haram mutlak. Dia fahamkan lahmul khinzir. Bila Allah Ta'ala kata daging tu haram, daging tu haram, Allah kata daging. Bagi mazhab yang lain macam Imam Syafi'i, keseluruhan yang ada pada daging adalah haram. Keseluruhan yang ada pada babi. Maksud Imam Syafi'i kata daripada seketul darah makan jadilah tulang, jadi segala-galanya. Bila Allah kata daging, simbol kepada keseluruhan. Itu perbahasan ulama. Nampak tak? Perbahasan ulama. Setengah ulama mengatakan babi cuma daging, yang lain okey. Bila kita baca pula hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, sahabat mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, turun ayat hurima alaikum maitatu wa damu wa lamul khindir. Tak boleh makan bangkai, darah, ni semua orang tak boleh makan ni semua, termasuk babi. Ya Rasulullah, hang tengok ya Rasulullah, hang tengok ya Rasulullah, apa nama lemak babi tu, dia jadikan minyak buat lilin ke apakah. Dia ambil minyak tu, kadang-kadang dia buat untuk tampal tampal benda berlubang. Saat ni dia buat, dia nak bagi nampak kulit cantik, dia bagi shining kulit. Macam mana ya Rasulullah? Nabi kata haram. Nabi kata haram. Sedangkan setengah mengatakan daging saja. Macam mana pula dengan apa lemak dia? Mengaji ni kita kena sikap terbuka. Nampak tak? Kalau kita tak ada, kalau ikut tak boleh macam tu. Tok guru kena
lapangkan dada dia, senangkan anak murid. Kalau tok guru ada dasar penerima ta'assub, susah. Terutamanya bab jual beli. Kita buka je kitab tu tengok, apa ini cerita apa ini? Last sekali kita kata hadis ni mansuh, kalau otak mansuh. Kita tak mau jadi macam tu. Nampak hadis ni tak boleh pakai pasal mai, tak boleh. Jangan kelirukan anak murid macam tu. Mengajak pihak dia betul. Nampak tak? Mengajak dia betul. Ni masalah jual beli memang ustaz kalau masuk bab tu kita bersederhana. Nanti kita tengok apa hukum kalau kucing kita dengan kucing ni disatukan benih, lepas tu nak jual, apa hukum? Nabi kata haram. Ini tabiat yang berlaku di tempat kita. Termasuk orang sunnah yang berlaku kucing pun. Nampak tak? Kita kata ustaz, saya jual ni pasal saya bagi makan, saya jaga kat dia, saya ambil duit saya punya ni. Kita akan tengok apa hukum ambil upah bab tu. Walaupun kita nampak benda ni simple, tapi Allah kata hasil daripada jual beli tak eloklah Allah laknat kepada Yahudi. Satu makhluk terlalu pandai tentang jual beli ialah orang Yahudi. Terlalu pandai tentang jual beli Yahudi. Tapi orang Yahudi lah dia berjanji akan kontrol sudut jual beli supaya jangan orang Islam ikut cara jual beli yang betul. Hari ini kalau kita hidup memang jual beli kita salah. Salah satu dunia akan hukum kita. Allah janji akan hukum kita malapetaka. Punca daripada Nabi Allah Syuaib dulu pasal jual beli. Bila kita cakap masalah jual beli, kita akan kait Nabi Syuaib. Macam mana dunia pasal jual beli tak elok. Kadang-kadang dia nak jual beli, dia ambil sayur, dia rejam dalam ayam, dia timbang. Hukum haram. Dia kena letak dulu punya lama baru boleh. Kalau celup letak, ayak dia sama dengan dia. Ni semua dalca yang berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang dia nampak depan, di dalam tu tak elok. Nampak tak? Yang orang duk jual apple. Dia ambil lilin, dia tenyih lilin, nampak tak? Nampak shiny, very shining. Ambil dia masuk dalam ayak, apa nama? Apa ayak ke orang panggil? Apa nama panggil ayak apa kata? Apa jenis ayak masuk, ayak panas sikit, dia keluar lilin kat atas tu. Macam tu punya jual beli. Haram. Kita buat macam mana? Nabi kata jangan terlibat dengan jual beli yang haram. Nak buat macam mana? Ya, ada faham kan? Nampak tak? Ya Allah, memang jual beli ni kena sabar. Belengkan kita kata ya Allah, redalah. Reda, nampak tak? Macam kita duk jual beli, macam kita beli barang, nak beli ke anak kita, ada kawan kita beranak, kita beli present ke anak kita. Dia bubuh sabun, dia bubuh yang tu, dia bubuh yang ni, bedak semua, okey, RM100. Hukum haram cara jual beli macam tu. Ini kita buat. Kadang-kadang yang kita mau 2-3 saja. Kita bukan mau semua. Tapi masa dia buat macam tu, kita beli. Kita beli tak paksaan. Tak boleh. Jual beli dia kena reda. You all can understand. Lah ni call majmu'i macam tu. Lah ni kan dia buat dalam satu apa nama go ni RM100, tak boleh tengok, ambil barang ni, semua ada. Kita buka-buka tengok. Tak boleh jual beli, kita kena tengok, perhati dan benda yang kita suka saja. Kadang-kadang kita nak apa nama, nak beli sos. Nak beli sos apa nama, satu je. Tapi dia lekat 2. Kalau beli 2 harga macam ni. Kita paksa beli kerana tu. Kita bukan jual beli betul. Itu bukan jual beli betul. Dia bagi kalau beli 2, berbuat 1 free. Nampak tak? Yahudi study awal dah. Pasal tu Allah kata Allah laknat kepada mereka Yahudi. Allah laknat. Allah turun dalam kitab mereka cerita jangan ambil apa nama lemak tu, jangan ambil lemak tu jual beli. Dia ambil lemak tu, dia jual, dia beli. Dia buat jual beli. Dan diguna, Nabi kata hasil dia haram kalau kita makan. Ulama bincang lagi, kalau anak kita ni jual beli, nak cakap pasal tu bukan ustaz-ustaz tak nak mengajak jual beli, boleh. Tapi perbahasan takut anak murid salah faham. Takut kita salah faham, nanti bawa apa ni, dini belak kata jual macam tu haram ni apa cerita. Nampak tak? Kita tak kontrol jual beli di Malaysia ni, kita dia set kepala otak dia Yahudi dah ni dah. Dia buat semua ni. Kita tak ada jalan yang kata jual beli. Tak ada. Pasal tu Nabi suruh kita kontrol dalam penjagaan, biar Allah hamba pegang.
Aku paling suka sekali, Allah sayang sekali orang yang yang bekerja dengan tangan dia sendiri. Orang mukmin, niaga dengan betul, akan lahir dengan suasana yang elok. Ni kita tak boleh. Pasal malam pun menipu, nampak semua. Apa lagi? Allahu Akbar kabirah. Banyaklah lah, ya Allah, banyak pada. Kalau kita nak fikir masalah jual beli ni, memang sakit kepala otak kita. Tapi kita akan mengaji secara pelan-pelan, bersederhana, tak mau terlalu pegang pada satu puak, tinggal pada satu puak. Janganlah. Kita mengaji seadanya pasal kita duduk dalam masyarakat yang campur-campur ni. Bila kita mengaji keterlaluan, akan hasil lah macam-macam duk berlaku. Ini basuh untuk orang Islam saja, ini bukan Islam. Mampu duk kira macam tu. Mana pada yang ni kalau kita basuh macam mana fiqahnya? Dulu orang Melayu basuh kena Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, duk selawat. Apa kena mengena basuh baju dengan selawat? Awak hampa ngotok sangat daripada. Anda selawat ke belum daripada? Apa kim? Dia jadi macam tu, dah jadi trend daripada. Jadi masalah jual beli ni kita kena sabar sikit. Nak sabar sikit daripada. Pasal tempat kita memang kalau nak ikut cara jual beli ni, Allahu Akbar. Ada setengah orang memang dia pegang straight. Dia pegang kita tak boleh jual beli dengan orang kafir. Hukum adalah haram. Yang tu semua tahap tu pening sangat-sangat. Pening sangat-sangat daripada. Pening sangat-sangat. Pasal macam mana pun punca banyak barang kita duduk dekat lah ni, semua depa. Sayur ke, yang tu yang ni ke. Kalau tidak, kita tak boleh nak makan apa-apa. Lagi satu, jangan ada banyak unsur syubhat. Yang ni makanan ni ada apa, ni ada apa. Sekali hang jangan makan apa-apa. Susah macam tu. Pasal kita duduk masyarakat macam ni. Naik atas flight pula, Allahu Akbar, bolehlah kita makan. Depa ni depa ni bukan basuh, depa tak basuh tu depa salin balik. Apa tu ada bekas babi tak babi. Bab macam ni semua kita pelan-pelan. Okey, jangan terlalu sangat. Pasal kita duduk di bumi yang kita duduk di ni, kita banyak. Yang paling penting istighfar, subhanallahazim, minta ampun dengan Tuhan. Jadi bab ni bukan ustaz tak nak masuk, tapi dia satu perbahasan yang untuk memeningkan kepala. Peningkan kepala kita, nampak tak? Tapi kita mengaji secara sederhana. Ustaz takkan pergi jauh. Takkan pergi jauh, nampak tak? Macam jual beli yang majhul, macam setengah orang nak jual. Tempat kita semua terlibat dengan benda. Abang mengaji ni totally benda haram semua kita terlibat. Totally. Ni kadang-kadang kita pajak pokok. Ni pokok ni semua 88 pokok. Ambil kat hang, bagi saya sekarang. Haram hukum dia buat macam tu. Sebab ada pokok yang tak ada buah, ada macam-macam. Dan Nabi tak boleh bagi, Nabi kita jangan ambil buah yang belum masak lagi jual. Haram. Hari ni totally buah yang kita makan semua dia petik sebelum masak lagi. Kita nak buat apa? Dia tak ada vitaminat langsung. Kita nak makan buah hang tempatan Malaysia Pulau Otak hang. Nampak tak? Kita buat mai daripada Australia pada mana tu, dia petik belum masak lagi. Sifat dia tak ada lagi. Nabi kita tak boleh jual beli kalau dia tak masak. Dia mesti masak di atas pokok baru berlaku jual beli. Memanglah kita kata, Ustaz, kalau tunggu dia masak mai dengan ancok lah. Apa ni? Hak jenis kurang ajak hamba dia kata. Hak jenis kurang ajak dia kata buah ni nak kena ambil awal. Dia kata nak kena peram dulu. Peram totally, ulama kata tidak ada khasiat pada diri dia. Pasal tu walaupun Nabi sebut makan korma bagus, makan ni bagus, semua yang kita nak makan semua jenis haru biru. Korma tanah Arab pun menipu. Dia celup dengan ayat gula. Ustaz dah tengok dia buat. Dia celup, dia ambil kadang-kadang tu dia spray pula. Macam-macam dia buat. Hilang khasiat korma dia. Pasal tu walaupun Nabi kata dekat Fatimah nak banyakkan susu, nak susukan Ali, hang banyak makan korma. Hari ni kita tak ada apa makan korma, tak ada apa Ustaz. Korma dah jadi cacah merbah dah hari ni. Nabi kata makan khal, makan cuka tamar. Semua dah unsur menipu lah ni. Kalau kita mengaji bab jual beli, memang kita mengaji, ya Allah, benda tu tak nampak. Pasal benda ni Yahudi dah proses kepala otak kita, memang jual beli dia pegang. Pasal tu zaman Nabi Allah Syuaib, salah satu Nabi kena malapetaka reban, punca Allah marah sangat-sangat bila mana jual beli cara haram. Punca jual beli cara haram lah yang berpuncanya tumbuhnya riba. Perkataan riba mai daripada jual beli yang tak betul.
Agama bagi tahu terang-terang. Pasal tu Nabi kata, mana-mana rumah tak boleh lari daripada masuknya riba. Pada kita akan mengaji waktu kita tengok jual beli ni memang satu benda yang Allahu Akbar kabir. Walaupun kita memang kita baca buku bab jual beli ada, buka tengok. Oh ya Allah. Dan ni macam-macam ustaz tengok. Termasuk orang sunnah kita pun jual hantar ustaz. Aku nak cerita. Tapi dia tak tahu, kita tak boleh marah dia. Ustaz beli macam ni, ustaz dapat beli ni. Itu semua usaha haram. Ustaz beli banyak ni, ustaz dapat ni. Kita nak beli banyak tu je niat. Tapi oleh kerana cara dia, kita beli cara lain. Niat kita dah lari jual beli yang salah. Kerana dia tarik kita. Kadang nak beli soft di kedai satu je. Dia bubuh, kalau beli dua dan dapat satu lagi, harganya sekian. Tak apalah beli ni teruk Sebab dia tarik kita ni teknik. Subhanallah. Memang kita dengar, kita kata, ya Allah macam ni kan dia. Inilah kita kena yakin agama kita. Pasal kadang-kadang kita mengajak bab jual beli ni, kadang-kadang kita akan rasa apa nama? Tak senang dengan agama. Orang akan sangka buruk dengan agama bila belajar bab jual beli. Dia akan sangka buruk dengan agama dia. Mai satu hari ni kita buka sana, nanti Sat dia buat mai kitab lagi. Kitab ni duduk di dalam satu beg yang terlalu cantik. Aduh. Baru ni mengaji bab ni lah, maka ulama syarah. Bagus tu yang syarah ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Suka baca buku dia. Pada kita share ilmu lah oi. Hampa tengok orang kan hampa tak baca hampa ni syaitan. Kan. Kadang-kadang apa jangan taksub sangat. Siapa tulis yang elok baca. Nampak tak? Ni apa? Hampa ni begini. Mana betul ni? Tengok dia kata kat sini bagus. Allahu Akbar kabir tengok. Dia kata buka sat cepat. An Utbah bin Amir radhiyallahu anhu. Tajuk buku ni ulama hadis tulis akhrajahu Imam Bukhari muallaq. Imam Bukhari berbahasa bagus. Nampak tak? Maka ulama kata bercakaplah dengan orang yang orang awam ala kadar saja, terutamanya bila dia kekurangan ilmu. An Utbah bin Amir, Nabi pesan pada Utbah bin Amir radhiyallahu anhu qala ta'allamu belajar ilmu ni kena belajar. Ta'allamu qabla adh-dhannina, belajar sebelum datang sikap waswas, curiga. Belajar dulu. Tapi kalau belajar dulu, tapi belajar sikit, bila kita terang macam ni boleh fitnah pada ustaz balik. Ta'allamu, Nabi suruh belajar qabla adh-dhannina, dia timbang zon, dia timbang rasa apa ni agama ni haram tu haram, dia sendiri akan tak senang dengan agama dia, nampak tak? Yakni dia kata qabla alladhina yatakallamuna bidhann. Utbah bin Amir, carilah ilmu sebelum munculnya orang yang suka mempertikaikan tentang nilai-nilai agama. Belajar. Nampak tak? Lagi satu, bila mana orang tu baru tentang agama, jangan balik ni cuma cerita kat dia. Yang jangan duk beli dah apa nama jenis nak bagi ikat-ikat ni muka haram, mamak tu kata. Janganlah sampai kat dia macam tu. Saat ni dia tak tahu apa ni haram, kita tak ada apa, dia jual kita suka, kita beli sudahlah. Ya haram, tak mana haram. Main pula mulut-mulut jenis mami jahat ni, Allahu Akbar. Tak mana haram tu, tak mana haram. Mampu aku nak jawab macam mana? Ustaz nak jawab macam mana kat dia? Pasal dia tak tahu agama kita, nak terang macam mana? Nampak tak? Nak benda macam tu jangan dia boleh jadikan dia cakap macam tu punca pada kita. Dia akan petikai balik agama. Haram apa haram? Kalau semua haram, ambil duit ni. Ambil semua haram. Duit tu haram ke? Dia main macam tu pula. Mampu pula kita nak jawab lah sekali, aku kena tahan pula apa dah. Oleh sebab tu ya Allah tahan. Pasal tu kita nak mengajak masyarakat ni di Masjid Surah, bukan semua kita pukul. Nampak tak? Pasal tu Nabi kata belajar ilmu, bagi belajar hebat baru kita masuk bab-bab yang sakil, bab yang agak berat. Dia nak terima tu, tak tahulah ni baca kitab tu semua tak boleh, nak campur tak boleh, sos beli satu nak dua tak boleh, ni sos pula tak apa, duit aku lah tak mana haram. Dia fikir tak mana haram. Tapi setelah kita mengaji, ambil, kita tahu macam ni rupanya.
pada ancaman Allah Ta'ala, Allah laknat pada Yahudi. Tapi hamba mengaji bab nombor 2 nanti, bab jual beli, terus jumpa Yahudi Allah laknat. Dia tahu benda tu. Nabi kata, ya Allah, Nabi tanya kat sahabat, siapa yang buat jual beli? Dia ya Rasulullah. Dia tahu. Turun kitab dekat dia, Allah didik dia, Allah ajar dekat dia. Dia minta dekat Allah. Buat mai satu Nabi, buat mai kitab. Aku hantar Nabi, kitab Nabi tu ajar dekat terang. Dia tahu. Dia lawan aku. Dia tak puas hati dengan apa yang Tuhan buat jual beli. Yahudi laknatullah. Dia lawan dan dia berikrar. Macam mana pun dia akan kontrol ekonomi memang dia. Dia kontrol habis. Dan dia akan buat sistem, macam-macam sistem yang buat. Last sekali kadang-kadang ustaz pun terjerumus. Aku pun boleh terjerumus. Ada faham tu? Dengan aku sekali. Apa ada? Allahu Akbar. Dia punya sistem memang hebat. Allahu Akbar. Kita doa kepada Allah Ta'ala lah kan. Bab kita nak masuk, nampaknya tak ada nak ni. Masa pun dah habis. Pengerusi pun nak jeling dah. Nak baca doa di bawah tu bagus mak. Mengurusi jeli satu macam ada kan. Terima kasih banyak-banyak. Takat sini dulu. Yang baik semua main daripada Allah, salah silap daripada kelaman Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih subhanakallah, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.